وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Munajatku padamu Tuhan, ampuni dosaku masa silam, sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Munajat kami padamu Tuhan, ampuni dosa sekalian insan, sempurnakanlah hidup kami, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikan kami hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. La ilaha illallah, jauhkan kami dari siksaan api neraka yang panas, membakar manusia ingkar di dunia. Muhammadur Rasulullah, terima kami jadi umat-Mu, kami pohon syafaat darimu, beratkan neraca pahala kami nanti. Munajat kami padamu Tuhan, ampuni dosa kami masa silam, sempurnakanlah hidup kami, jadikan kami hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia ayahanda tuan imam masjid, seluruh yang kuasa masjid, ayahanda yang setia di sebelah kiri saya, Abang Syukri, sambut balik daripada Perak untuk dengar kuliah malam ni, daripada orang yang koman ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nak menyanyi lagi, tapi pasal malam ni kuliah berhenti tahun tu. Album tak keluar lagi ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair al-Awwam fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd bin Ubay wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah
Wa Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah fil jannah. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar confirm syurga. Nombor 2, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab confirm syurga. Nombor 3 yang jadi ahli syurga memang confirm duduk dalam syurga, iaitulah Sayyidina Uthman ibn Affan, confirm ahli syurga. Nombor 4 kata Nabi, sepupuku, menantuku dan orang yang paling dikenali dengan banyak ilmu, iaitulah Ali bin Abi Talib, sepupu aku di dalam syurga. Nabi meneruskan perkataannya, kata Nabi, Talhah bin Ubaidillah di dalam syurga, Nabi kata. Maknanya confirm. Nabi kata Az-Zubair bin Al-Awwam confirm ahli syurga. Nabi kata Abdurrahman ibn Auf, saudagar orang yang kaya raya, sangat terkenal, sampai orang pun bernama Aufa. Aufa ni ringkasan dari Abdurrahman ibn Auf, confirm di ahli syurga. Kata Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahli syurga. Kata Nabi SAW, Sa'id bin Zaid itu ahli syurga. Dan yang akhirnya kata Nabi SAW, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam syurga. Menceritakan dia ini hadis oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Hanbal dan Ad-Diya Al-Muqaddasi dan Abu Nuaim dan Abi Syu'bah dan lain daripada mereka itu daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Alhamdulillah malam ni kita, Allah izin kita mendengar sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza sahabat dengan kawan? Kawan boleh cari merata. Sahabat payah nak cari, kan? Sahabat ni senang ke susah ke dia tetap bersama, macam adik tu tengok sama tak? Lepas tu sahabat kan dua beradik tu, kan? Dua beradik. Daripada kecil, yang betul dah sahabat, kan? Dia kok mana pun dia akan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka almarhum orang yang berkelulusan bahagian hadis di India, Pakistan, kemudian ambil master bahagian panggil undang-undang ataupun dia panggil mahkamah syariah ataupun benda-benda yang berkaitan dengan undang-undang, iaitu Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz. Dia kata dipanggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sentiasa ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesemua mereka itu ridwanullah alaihim ajma'in, ada sifat-sifat sebagai seorang sahabat semua sekali. Ashabikan nujumi, sahabatku kata Nabi seumpama bintang di langit, menunjukkan ramai, tapi semua ada sifat-sifat sebagai seorang sahabat. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersama sahabat, maka Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam. Maka sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat tanya benda hak dia tak tahu ataupun belum sampai jawapan lagi, dia kata, "Sat, nanti aku tanya Jibril." Sebab tu orang yang dipanggil sahabat hanya kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang tok guru pondok pun orang tak panggil sahabat kat anak murid dia. Pasal dia duduk dengan anak murid dia, kemudian dia balik rumah, dia duduk dengan keluarga dia ataupun dia duduk seorang. Jibril tak mai. Maka itulah perbezaan sahabat kepada Nabi SAW, anak murid kepada tuan guru. Akan tetapi mereka yang menyambung risalah Nabi SAW adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Ya inilah tok guru, alim ulama, wali-wali Allah Ta'ala ni. Mereka menyambung risalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita nak teruskan kuliah kita berkenaan dengan sahabat Nabi SAW, nak sebut banyak, kan. Saya buat masyadah ni, kitab ni nama dia Anak Kunci Syurga. Senang anak kunci syurga ni. Yang ni anak kunci kereta, kan? Ada beza tak? Ada. Hak ni takat atas dunia je. Hak ni confirm masuk syurga kalau kita mengaji betul-betul kitab Syekh Qadir Mandili ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau nak baca kitab sirah Nabi hak paling diiktiraf oleh seluruh ulama sirah dunia, nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau nak baca detail sirah Nabi, hari ini dikhabarkan sejarah Nabi itu, kitab sejarah bukan sahabat tu, sirah Nabi sudah sampai kepada 12 terbitan. Maksudnya 12 dah keluar banyak kali dah. Terbit dalam bahasa Melayu. Tu. Jadi asal Arab. Kemudian kitab tu sangat lengkap. Lawan
penulisan seluruh dunia, kitab tu dapat nombor 1. Itu surah Nabi. Kitab sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, antaranya kitab yang telah dibaca oleh Yang Berhormat Ustaz Yusni Mak Piah. Dia kuliah sini kan? Ada. Jadi saya dengan Yusni Mak Piah ni kalau bercakap boleh sama macam Zamri Cik Tih. 3 orang ni sama kan? Maknanya dia lorak mereka balingan. Kan? Dia boleh cakap baling. Saya duduk Ustaz Khairi Saleh bekas calon PAH Kulim Anak Baru belah dah. Ustaz Khairi Saleh panggil saya makan durian, dia kata Ustaz Yusni Mak Piah ada sekali. Saya pun pergi. Saya pun cakap baling kan. Oh, dia kata hang boleh cakap baling kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab saya lahir pun tak jauh. Saya pun pening saya ni. Malam tu Kulim kan baling, saya pun heran kan. Sebab dalam surat beranak baling, saya pergi legung depa tak terima, depa kata mana boleh. IC kalau Kulim sekali, kalau Mal Ulu Bakai tu dia tak terima baling. Tapi bila pelihara pandai pula sokor Aziz Rahim tu yang heran tu kan. Bila pelihara pangkah baling kan. Tapi bila pelihara memang pangkah di baling lah. Don Don Bayu Parlimen Baling. Saya undi tiap-tiap tahun, tak pernah undi daerah lain kan. Jadi alhamdulillah pada malam ni kitab yang pernah dibaca oleh Yang Berhormat, hak tu Yang Berhormat dah, hak ni bakal Yang Berhormat tu. Yang Berhormat Penaga. Maka kitab tu menceritakan tentang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kita ambil tak banyak malam ni. Kita ambil dalam 2 dan seorang lagi bukan sahabat lelaki, seorang sahabat perempuan. Pertama nama dia Abdullah bin Quhafah ataupun dikenali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nombor 2 kita ambil Umar Ibn Al-Khattab. Sebab adalah dia kan. Nombor 3 Ummu Sulaim, mak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia satu orang yang hati dia cukup lembut. Hati Sayyidina Umar ni cukup lembut dan dia cepat menangis. Dia cukup terkesan. Dia telah masuk Islam, bapaknya belum masuk Islam. Satu hari takdir Allah Ta'ala, ayah dia nak masuk Islam. Ayah dia nak masuk Islam. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat Islam ni. Pasal dia kenal dah peribadi Muhammad ni bukan luaran, dalaman, hati ke hati. Ramai kan orang boleh menyampai? Ramai ustaz. Tapi sampai tak? Tak sampai. Pasal dia nak main tunjuk kata dia ilmu lebih. Maka tak sampai. Yang boleh sampai hati ke hati ni, kita sampai pada orang supaya kita semua sama-sama jadi ahli syurga. Jangan kita duk rasa kita pandai. Dulu kita pun asal bodoh. Kemudian Allah bagi kita mengaji sampai peringkat master ke, diploma ke, ijazah ke, PhD ke. Kita diberi sedikit kepandaian. Kita dah pandai nak membodohkan orang dah. Allahu Akbar. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hebat orangnya. Kan? Ketika Allah takdirkan Abi Quhafah masuk Islam, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai ayah, kamu nak masuk Islam, kamu yang kena jumpa Rasulullah, bukan Rasulullah datang kepadamu. Itu adab lagi. Kan? Sebab kamu nak masuk Islam, kamu kena pergi jumpa Rasulullah. Bayangkan orang yang usia dah tua ni, tak larat nak mai, dia mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mai juga. Pasal adab. Kan? Begitu juga adab guru dengan murid. Kita kalau kita pernah berjasa dengan guru kita, maka orang kenal Hadi Yahya ni siapa? Orang yang pernah mengaji dengan Ustaz Awang Lanai, orang yang pernah mengaji dengan Pak Tih Keruh, orang yang pernah mengaji Al-Azhar University, orang yang pernah mengaji UKM. Kalau kita tidak ada jasa, tidak ada makna. Kan? Tidak ada makna. Begitulah ditunjukkan oleh Abu Bakar, wahai ayah, kiranya kamu nak masuk Islam, kamu kena jumpa Rasulullah. Bila jumpa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi berjabat tangan, dan alhamdulillah confirm Islam. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Lalu tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ayah kau dah masuk Islam. Wahai Rasulullah, sepatutnya yang menjabat tangan kamu ialah Abi Talib, bapa saudara kamu yang kamu kasih dia. Sebab orang pernah tanya kepada satu orang tanya kat Nabi, ya Rasulullah, mak ayah saya di mana? Nabi kata di neraka. Teriak orang ni. Orang tu tengah teriak, Nabi kata balik,
Bapak saya pun dalam neraka. Hak ni pertikaian ni. Orang kata bapak Nabi masuk neraka. Maka dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab ni, kalau kita baik dengan dia sampai dia panggil kita pak. Saya rapat dengan tu Arab nama Syekh Sa'id Giza sampai dia panggil saya anak. Yang peliknya pak putih melepak, anak hitam kulit. Sampai dia panggil saya anak tu Arab lah. Guru Quran saya. Dia maki depan-depan, haram jadah baca tak betul, dah lah hitam, bodoh. Boleh tak kalau kita mengaji lagu tu? Sebab tu saya boleh baca Quran dengan lahjah Arab, kerana saya pernah ditegur oleh orang Arab. Aku Melayu kan. Saya kata balik, dah saya Melayu, pak saya hitam, mak saya hitam, saya pun hitam lah. Kan? Kalau mak saya kahwin dengan Syekh, mungkin saya ni cerah. Tapi mak pak saya pun hitam, jadi saya pun hitam. Dia kata, hang ada apa nak bagi kat aku? Saya ada satu pensel, 2 bekas 2 bio. Keluarga angkat saya hantar ke Mesir. Sebulan baru boleh jumpa pensel 2 bio tu. Punya dajernya Arab Mesir, hak kata hak kerja pos ni. Dia pelari sana, pelari sini, sampai kita kena masuk tempat gangster. Padahal nak ambil pensel 2 bio tu ya. Dia punya perangai dia tu. Hang boleh cakap Arab buku tipu, hang tak cakap lebih pada tu lagi ya. Kita pun ambil pensel tu, kita punya payah bagi kat dia. Dah lah kita nak dapat payah pensel tu, kita bagi kat dia. Anta ka ibni. Awak seperti anak saya. Kalau hang nak menikah dengan anakku, bila-bila masa hang cakap ya. Nasib baik saya tak menikah. Sebab saya tengok depan, marah sikit-sikit pun dah katuk pintu kuat. Kalau marah banyak, jenah tukar pintu saya. Maka nikah saya dengan orang Melayu juga akhirnya. Itu sejarah dia. Orang Arab memang perangai dia lagu tu. Kalau kita rapat dengan dia, baik dia dengan dia sangat. Kita tanya, Syekh nak makan ayam macam mana? Dia kata, aku ni kalau seorang, aku sekok tak apa dia dah. Tu dia lah. Tapi aku bagi 4 lah. Ada lagi 4 orang lagi dalam kelas tu kan. Aku bagi 4. Sekok ayam, 4 orang makan. Tu. Jadi cerita dia, bila Nabi SAW jawab, bapakku dalam neraka, iaitulah Abi Talib. Betapa sayangnya Nabi SAW pada Abi Talib, tapi Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, kau tak boleh beri petunjuk pada siapa yang kau suka, yang kau nak. Akan tetapi Allah sahaja yang boleh bagi petunjuk kepada siapa yang dia kehendak. Menangis Abu Bakar kerana dia tahu hati Nabi SAW. Anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah mengadu kepada Umar ibn al-Khattab. Ayah dia khalifah. Ayah dia orang nombor 1. Ayah dia orang besar. Kata Abdullah ibn Umar, wahai ayahku, pasal apa hang bagi kat Usamah bin Zaid gaji sampai 10,000? Aku gaji 8,000 ya. Aku anakku anak orang besar kan? Pasal apa dia lebih? Perang semua sekali. Kami omok sebaya. Saya tahu detail dia, latar belakang dia. A to Z. Apa jawab Umar ibn Khattab? Wahai anakku Abdullah bin Umar al-Khattab, sesungguhnya ayah Usamah bin Zaid ni lebih disayangi oleh Nabi SAW. Ayah dia, Nabi lebih sayang dia pada aku. Tu sahabat. Dia tak penting diri. Walaupun orang tahu Umar ni nombor 2, tapi jawapan dia macam tu. Zaid bin Harisah adalah orang yang duduk dengan Nabi SAW, orang yang Nabi anggap dia keluarga, dan Nabi sangat sayang pada Zaid bin Harisah. Begitulah juga anaknya Usamah bin Zaid disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan soal anak orang besar. Soalnya, siapa yang paling disayangi oleh Nabi SAW, aku sayang dia. Maka jawab Sayyidina Anas bin Malik pada satu riwayat. Kata Anas bin Malik, aku dengan Abu Bakar, aku jauh. Aku dengan Umar, aku jauh. Aku dengan Osman, aku jauh. Aku dengan Ali bin Abi Talib, aku jauh. Bahkan aku dengan 10 orang ni, aku jauh. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Akan tetapi sekurang-kurangnya, aku dapat tiru cara hidup mereka ni. Sekurang-kurangnya, walaupun aku tak ada prestasi macam mereka,
tetapi aku boleh duduk satu syurga dengan mereka. Itu tujuan kita mengaji sirah sahabat Nabi ridwanullah alaihi wa ajma'in. Supaya kita takkan sayang Nabi kecuali kita kenal seorang-seorang peribadi yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Satu nama besar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni satu nama perempuan yang pintar. Perempuan yang cerdik. Dia pernah kahwin dengan 2 orang suami. Suami yang pertama nama dia Malik, bapa pada Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya ilmu yang banyak, orang yang mempunyai akhlak yang cukup mulia, orang yang paling disayang Nabi, orang yang kaya raya dan anak pinak dia ramai. Siapa dia? Anas bin Malik. Sehingga Nabi panggil dia Unais. Unais ni panggilan Arab tasghir. Kalau kita sayang sangat budak tu, kita pun ejah buh daripada Anas jadi Unais. Wahai Unais, orang dia cukup Nabi sayang dan didoakan oleh Nabi SAW. Siapa mak dia? Ummu Sulaim. Suami pertama Malik. Ummu Sulaim ini satu manusia yang Allah bagi jadi pada dia satu orang yang pemalu dan pintar. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Sulaim, setelah kewafatan suamimu Malik, adakah kamu nak kahwin lagi? Kata Sayyidatina Ummu Sulaim, saya rasa cukup dah kot. Saya rasa sangat berbahagia dengan suami yang pertama. Ada orang lagu tu? Ada. Saya jumpa maklum belah Simpang 4 dah lagu. Umur 80 maklum tak mau menikah dah. Dengan saya mau tak? Dia kata, hang tak mau. Ustaz ni. Ustaz tak ustaz. Kan? Pakai hak dua ada, dia kata umur 80 pakai hak dua ada hak lama. Ada orang lagu tu. Dia tanya saya pula, bagus dah ustaz lagu tu. Saya kata yang tu pun okey juga. Kan? Itu nama dia setia. Cuma kalau maklum, kahwin lagi bagus. Pasal hidup seorang-seorang ni tak syok tu. Kan? Hidup seorang-seorang ni tak syok. Pasal dia, macam Ustaz Adi hidup tadi tak boleh nak buat kerja apa. Dia Syukri boleh duduk menyembang juga. Kalau ada bini kat rumah, Syukri ajak main rumah. Pakai dak dah. Kata bini muda duduk ada kat rumah tu. Ni bini muda tak ada duduk tadi. Main kursi urut pun kursi urut lah. Kopi pun kopi lah. Dia tak syok duduk seorang. Yang kedua, syurga ni dia tak ada tempat untuk kita cemburu, tak ada. Kalau nak cemburu siap-siap atas dunia ni. Cemburu di atas dunia ni, bagus. Itu manusia, perempuan lelaki kalau ada cemburu, itu normal. Kalau tak cemburu, itu gila nama dia. Ataupun bodoh. Lelaki dia duk keluar dengan perempuan lain, lelaki ni duk buat masalah dengan, duk kena tangkap dengan pejabat agama kerang, dia buat tak tahu, ambil dia. Itu bodoh nama dia. Kan? Tapi syurga ni, dia tak ada tempat cemburu. Syurga ni tempat apa? Syurga ni tempat yang kita akan tengok orang dapat dan kita akan kata, pasal apa aku tak dapat? Makna ada dia menyesal dalam syurga ni? Ada. Kalau orang tu dia menyesal si atas dunia, masjid ni penuh. Ni pasal apa tak penuh? Pasal tak menyesal. Kan? Kalau dia menyesal, kalau aku mai kuliah malam tu bagus juga cerita pasal sahabat Nabi, sungguh sahabat Nabi, tapi pattern cerita tu lain. Kan? Menyesal maklum kalau dalam syurga esok, kalau kita tak boleh buat benda hak orang lain boleh buat. Sebab tu dipanggil alam akhirat ni, alam kejutan. Dia lagi terkejut lah. Apa kejutan Ustaz? Hak kita duk kata amalan kita diterima, hak tu tak terima. Tak ada, Allah Ta'ala tak pandang tu. Hak kita kata, hak tak terima, hak tu terima. Kita duk kata hak kuliah ni hebat, dah hak duk dengar tu lagi hebat. Tak hebat lah pun sambil dengar, sambil lena tak hebat lagi. Ini tak boleh lena. Kalau lena, orang kata, cakap lah Ustaz, apa duk lena? Surga tak ada tempat lagu tu. Oh, tiga Ustaz, ada doa tak Ustaz? Dan dia tanya doa, ada. Janda kalau nak menikah lain, lepas isyak minta lain. Allahumma khluqli khairan minhu. Ya Allah, jadikan suami yang baru, yang lebih canggih pada hak sebelum. Kalau hak sebelum ni Bilal, hak ke depan tu Imam. Ada doa janda lah? Ada. Sebab tu, orang yang pegang lagu tu pun betul. Tak ada masalah. Dia kata, saya ni kalau boleh nak duduk dengan abang saya, dalam juga saya tak mau duduk kira orang balik.
Kan? Nikah baru pun kan boleh harap kan. Kat belah Bali ni ada juga perempuan nikah banyak apa dah. Bila menikah meninggal, bila menikah meninggal. Siapa meninggal? Laki tu meninggal. Kali keempat orang tak mau menikah dah. Dia kata, kalau kau menikah dengan dia, pakai aku. Aku duduk dadah penyakit 3 serangkai ni, duduk dadah. Nikah dengan dia, pergi dengan aku sekali. 3 kali menikah. Datuk Aziz Rahim pergi melawat dia. Kan? Dia kata 3 kali dah menikah. Habis tu maklum duduk seorang. Nikah meninggal. Jadi sebenarnya menikah itu adalah satu benda yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang ni sedang buat amal ibadah, semuanya dapat pahala lebih lekah. Senyum dengan bini dapat pahala, tidur dengan bini dapat pahala, peluk bini dapat pahala, bagi nafkah dapat pahala, dapat anak dapat pahala, semua sekali. Daripada start kita akad nikah sampai kita mati, semua berpahala. Lalu kata Abi Darda, aku bila orang tanya kat aku, biasa apa tu kahwin, bini baru mati pagi jadi. Bini mati pagi, duduk malam tu cari perempuan baru dah nikah lagi. Tak terkejut. Ada kat belah Hongkong lagu tu? Tak ada ah. Aku malu bertemu dengan Allah, kata Abi Darda, aku mati tu dalam keadaan tak berbini. Tu cerita dia. Jadi Ummu Sulaim bila Rasulullah tanya dia kata, tak apa kot. Kata Nabi SAW, kalau ada satu orang, dia ni kalau nak tengok perangai tu ada jugalah macam Malik ni, dia ada lagu tu. Ciri-ciri hak lagu tu dia ada. Kan? Kalau anak boleh saya bagi tahu kat dia suruh main Minah. Lagu Abang Malik tu ada. Kan? Kemudian kata Sayyidina Ummu Sulaim, kalau itulah recommend daripada Nabi SAW, apa salahnya saya bernikah untuk kali yang kedua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang hebat ni ujian dia hebat. Kan? Saya tak hebat tak tahu mana. Pasal saya orang biasa. Di kat belah Pinang Tunggai dia ada satu orang dia sakit. Sakit lagu mana Ustaz? Tiga ada penyakit tu. Kecil manis, darah tinggi, sakit jantung. Satu lagi penyakit pandemik COVID-19, murung. Dia jadi lali tu. Faham? Lah. Hang siapa lah. Tadi dia panggil ustaz kat kita, lepas tu tanya hang siapa pula dah. Murung. Alhamdulillah saya berubat hak murung tu lega lah. Hak 3 tak lega. Orang kata ustaz kecil manis darah tinggi semua tak boleh lega Ustaz. Saya bukan doktor saya dah. Hak tu kena tanya doktor. Hak murung tu saya ada lah bacaan sikit-sikit. Mandi-mandi apa semua. Kalau nak mahal kedua panggil doktor, jangan panggil ustaz tadi. Saya cuma bagi tahu baca apa yang abang minta tolong ya. Oh dia kata tak boleh lega Ustaz. Tak boleh lega semua. Pasal setiap orang dia ada bidang dia. Kan? Pomen pun bukan semua tahu dia benda pomen semua dia tahu. Kalau dia ikon bukan semua dia tahu. Hak ni dia boleh berubat hak murung tu sikit lah. Kan payah mana? Dah buat semua rawatan apa semua. Setiap hari keluar pada rumah, langut kat langit. Sebut nama Allah. Allah. Panggil dia. Sebut nama dia. Kalau kita boleh sebut nama Allah setiap hari, insya-Allah penyakit tu dia akan hindar sikit-sikit. Dia kata alhamdulillah yang tu lega dah Ustaz. Lega tak apa. Hak 3 tu tak lega. Cik manis darah tinggi. Saya kata abang tak teruk darah mana lagi. Ujian abang. Cik manis darah tinggi cik entung. Orang kampung saya lagi dahsyat. Dia penyakit tu sampai lah tak boleh buang. Apa dia penyakit tu Ustaz? Cik manis? Darah tinggi. Kan? Kencing gu. Tahu kencing gu? Kencing orang lah. Kencing kawan. Hak tu tak boleh buang. Kan? Penyakit tu duk ada bela. Kan? Dia bukan kata Laos. Bukan kata Cambodia. Atas pada Laos tu pun boleh cakap. Boleh cakap pasal kita tak reti. Dia duk bohong kita hari tu. Kan? Kita tak bisa pergi Laos. Dia duk cakap Laos. Kan? Bini Indonesia seorang, Siam seorang. Lah lekat Melayu seorang. Siam dengan Indonesia habis tak ada. Kan? Sebab tu ujian tak sama. Maka bila sahaja dia kahwin dengan Abi Talhah, Allah Ta'ala uji Sayyidatina Ummu Sulaim dengan kematian anak yang pertama. Sebelum dapat anak yang nama Abdullah ni, ada seorang anak. Allah takdir, kahwin ni, anak mati. Tapi bukan nama Abdullah itu, nama lain. Saya tak ingat nama dia. Dia tak ingat, dia sudah sebut lah kan. Itu dia panggil palatau dia kata. Dia tak ingat nama dia apa dia. Meninggal. Abi Talhah duduk dalam Masjid Nabawi.
Anak dia meninggal. Lalu apa yang dia buat? Dia hias rumah dia macam pengantin, semua elok semua, bagi lawa, wangi rumah semua. Hidang makan apa semua. Kan? Hidang makan apa semua. Kemudian dia layan suami dia supaya biasa. Kan? Hak zahir pada hak batin pada. Ada tak ayat nak bagi zahir batin kuat ustaz? Daripada kecil Fatimah tu gantung kat li. Ada. Amma was sama'i wat tariqa wa ma adraka mat tariqa an-najmu sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Itu ulang 2 kali. Khuliqa mimma indafik ulang 2 kali. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib ulang 2 kali. Innahu 'ala raj'ihi laqadir fama lahu min quwwatin wala nasir was sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilum ruwaida. Amal tu itu dia ada power untuk zahir dan batin. Amal ayat tu semua hak duk dalam masjid ni tiap-tiap hari baca hak tu was-sama'i wat tariq baca. Hak suruh ulang 2 kali tu. Insya-Allah. Dengan izin Allah power zahir batin. Maka dah selesai semua layan apa semua. Habis selesai apa dah mandi wajib apa semua. Dia pun kata kat suami dia, abang, kalau orang bagi pinjam kat kita tak mau hantar balik. Apa kata tuan hak bagi pinjam tu? Kata Abi Talha, kita sebagai peminjam, bila tuan barang minta kena bagi balik. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku yang tercinta, sesungguhnya anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik. Dia tengok rumah cantik apa semua. Abang nak tahu duduk mana? Kan dia asal ada penyakit kan. Dulu tak tenang. Sekarang dia cukup tenang. Abang cuba tengok. Suami dia duk faham, duk ingatkan dulu sakitlah lega. Tenang sungguhlah lega. Maksud dia ialah anak dia meninggal kembali ke rahmatullah. Dulu sakit duk bergelepak apa semua, lah duk rehat tenang. Tenang sungguh. Orang mati ada bergelepak tak? Tak ada. Ni mati kan hidup kita kata. Kan? Orang mati dia tenang, kita tengok dia. Kan? Walau pada masa macam mana pun hang kata apa pun tak apa lah. Masa dulu hang jangan duk kata kat dia lah waktu dia hidup. Kan? Nak tahu tak? Aku ni habis pulau aku pergi ni. Kan? Seman derah lah. Bila mati ya, hang kata apa pun tak apa. Bila dia tengok anak dia keadaan macam tu, dia pun jadi tenang. Bagusnya dapat isteri yang boleh menenangkan suami. Lepas badan ni cuba ijah bagi bini kita jadi lagu tu. Kan? Ada masalah pun, relax je. Beras memang abang beli. Tapi saya yang masak nasi tau. Itu ramai. Lah ni beras pun saya beli, nasi pun saya masak. Tapi duit abang. Boleh. Sebab tu dijadikan satu orang ni, bila dia jadi pasangan yang tenang, suami dia pun tenang. Dan suaminya lepas pada tu dia pergi jumpa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, benar apa yang isterimu kata Ummu Sulaim itu. Apakah kamu sudah menjalinkan hubungan silaturahmi suami isteri? Nabi beritahu no. Dia buat hubungan suami isteri. Kelak akan lahir anakmu yang sangat pintar, istimewa seperti abangnya juga. Ditakdirkan Allah, lahirlah seorang bayi yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Jadi kita tabuh tamu untuk bagi azan, laluan azan. Sila bagi laluan untuk laungan azan ketika waktu isyak. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Tu rancangan TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah. Wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siaran bersambung semula. Daripada Abdullah bin Abi Talhah radhiyallahu anhuma, Allah memuliakan keturunan Ummu Sulaim ini. Makna dia satu mak dengan Saidina Anas, tapi dia pak lain. Anas bin Malik, Abdullah bin Talhah. Daripada Abdullah bin Talhah ni jadi berkat dia. Sebab tu satu mak dia jangan doakan satu benda buruk pada anak dia. Jangan. Walaupun saya tak elak ustaz. Walaupun mak tu ahli maksiat. Jangan. Sebab doa ibu lebih makbul daripada doa bapa. Bukan doa bapa tak mahu, lebih makbul. Walau ibu tu seorang ahli maksiat, anak tu ahli ibadat, tapi doa mak dia lebih makbul. Pasal hubungan anak dengan mak. Sebab tu kita pergi mana-mana pun dia tulis ibu belakang. Ibu pejabat. Ibu gamat. Ibu ada tulis bapa pejabat tak? Tak ada. Mulianya ibu yang sangat mulia di sisi Allah. Orang yang berbakti dengan Nabi SAW, dia kalau buat apa makanan pun dia ingat kat Nabi. Dia mesti hantar kat Nabi. Dan Nabi pernah kata, aku paling suka ialah labu. Maka dibuatnya sayur labu, dibagi lebih kuah dan diberi pada jiran. Tapi Nabi tetap dia bagi. Ada tak perangai lagu ni orang dulu-dulu? Ada. Dia kalau kasih dengan satu guru, dia bagi. Main di Kepala Gajah. Maklum ni makcik ni, dia panggil, saya panggil makcik dia, Makcik Bonah. Dia AJK Masjid Kampung Kepala Gajah tu. Saya kata kepala orang tang mana? Dia kata kepala orang tang kepala hang tu. Kepala Gajah tang sini je. Dia punya kuliah dia mesti awal duk mai. Lepas tu dia buat satu mi hak saya suka. Memang saya suka mi tu. Sedap. Saya pernah makan dah sebelum ni, makna kata kalau dia buat sedap. Lalu saya beri pada satu orang yang baik dengan saya di Sungai Bakar. Pasal apa kita bagi kat dia? Pasal dia sangat baik dengan kita. Silaturrahim. Yang tu nama dia sahabat. Susah senang hidup bersama. Bila kita baik sampai peringkat sahabat, duit ringgit tak jadi kiraan dah. Mai sahaja cerita Abdullah ni, keberkatan Allah Ta'ala muliakan dia. Tak perlu jadi orang hebat, tetapi jadi orang yang berkat. Laisal barakah minal kasrah, wa innamal kasrah minal barakah. Bukan berkat itu tiba-tiba jadi banyak. Hanya saja yang boleh jadi banyak itu ialah hasil keberkatan. Mungkin doa tok guru, mungkin doa tok nenek moyang kita. Alhamdulillah, Allah berkat kita, kita boleh jadi orang saleh pada malam ini. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi dan para sahabat semua. InsyaAllah, doalah hati kita, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga jannah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Abdullah bin Abi Talhah lahir 7 orang anak dan kesemuanya hafiz Quran
dan semuanya tak ada pun seorang yang susah, kaya raya, dermawan pada zaman itu. Itu disebutkan oleh perawi dan ulama-ulama sirah berkenaan Abdullah bin Abi Talha, Allah kurniakan keberkatan. Anak dia semua hafiz Quran dan anaknya semua kaya raya dan menjadi dermawan yang hebat. Mudah-mudahan ia turun dan berlaku pada ahli keluarga kita insya-Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan atas segala sesuatu. Saya pun tengok ayahanda Tuan Imam pun dah masuk, saya pun tengok jam pun dah cantik dah. Kuliah ni tak boleh lama, sekat 45 minit. Kalau 46 dia melajak pergi jauh dah. Dia tak nampak dah dekat Masjid Keladi, dia nampak tempat lain. Tapi kalau menyanyi tak apa. Kita tutup dengan kita selawat atas Nabi, tetapi kita sebut sama nama-nama Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syuaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa nawir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah terangi hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Bisiril Fatihah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah dan sekalian sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin muslimat terutama ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan daripada start kita kuliah sampailah habis kuliah ni pahala tu sampai kepada mak ayah kita di alam barzah. Mudah-mudahan Allah pilih anak-anak kita menjadi salih dan salihah dengan sebab mendoakan mak ayah setiap masa, terutama di saat pahala yang sangat banyak ketika berada di dalam majlis ilmu. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimain mamarrihi wal ayyam khususan ila Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Quraisy wa ummuhu Aminah binti Wahab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin irhamna ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami simpan taruh kepadamu apa yang telah kau ajarkan kami pada malam ini, semuanya dengan takdir yang kau takdirkan atas kami untuk melafazkan, sesungguhnya semua daripadamu ya Allah. Lalu kami simpan taruh kepadamu apa yang telah kau ajarkan kami, kembalikanlah ia kepada kami sewaktu kami di dunia ini, kami dapat mengikuti segala ciri-ciri dan pribadi yang ada daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu ini pahalanya digantikan balasan syurga yang mana ianya berada di akhirat kelak ya Allah. Dan berilah rahmat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian para nabi dan rasul, sekian khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat Nabi kesemuanya hingga mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi dan sekalian orang-orang yang dirahmati dari dunia hingga akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun dan maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.